TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran Sains Tambahan. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik, kekalkan SOP agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Baik, murid-murid sekalian, siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, kita bersama seorang guru cemerlang sains tambahan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah Kuala Terengganu, iaitu kita dah kenal dah, Cikgu Rosnizan Muhammad. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Beruntung kita pada hari ini kita bersama dengan guru cemerlang sains tambahan. Baik Cikgu, untuk hari ini apakah topik yang akan kita pelajari? Okey, kita akan belajar hari ini topik daripada tingkatan 5 lah, kimia bahan. Di mana bawah topik berkenaan tu dia ada satu, iaitu bahan termaju. Baik Cikgu, jadi hari ini Cikgu ada saya murid Cikgu dan bukan saya seorang murid Cikgu, ada lagi murid-murid akan bersama dengan kita pada hari ini. Apa kata Cikgu? Jom kita berkenalan dengan murid-murid kita. Okey, boleh Aiman? Okey, hari ini kita ada daripada SMK Tengku Bariah. Yang pertamanya adik Nik Ifan. Okey. Adik Nur Ifan. Boleh lambai sikit Nik Ifan? Senyum sikit. Okey, Nik Ifan. Yang kedua kita ada Nik Husyairi. Okey. Yang ketiga kita ada adik Nurin. Okey, Nurin boleh lambai sikit. Okey, dan yang keempat kita ada Rabiatul. Okey, so empat tu daripada SMK Tengku Bariah, sekolah saya sendirilah. Okey, baik Cikgu. Jadi hari ini topik kita adalah kimia bahan. Yeah. Mungkin Cikgu boleh cerita sikit tentang standard pembelajaran. Dipersilakan Cikgu. Okey, standard pembelajaran kita adalah bahan termajulah yang saya beritahu tadi, di mana daripada bahan termaju kita akan belajar dari segi bahan-bahan yang ada, dia punya kandungan dia, ciri-ciri dan sebagainya, dan contoh-contoh berkait dengan kehidupan seharian. Baiklah Cikgu. Okay. Untuk segmen kali ini, apa yang akan Cikgu kongsikan? Dipersilakan Cikgu. Okey Aiman. Kita tengok dulu ringkasan untuk tajuk kita pada hari inilah. Okey, yang pertamanya kita tengok, yang ini adalah bab daripada buku teks tingkatan 5. Okey, dari segi bahan termaju, satu topiknya kita tengok dulu punya maksud utama, apa dia bahan termaju. Okey, bahan termaju bahan yang digunakan dalam teknologi tinggi sejak tahun 1980-an, kini dan pada masa akan datang. Okey, dia ada 3 situ, iaitu pada masa dahulu, pada masa kini dan juga pada masa akan datang. So kalau Aiman boleh tengok sini dan anak murid di rumah kalau boleh tengok, dia ada beberapa contoh bahan termajulah. Yang pertama kalau tengok di situ iaitu getah terukan. Okey, yang ni dia tengoklah contohnya ada tayar. Okey, yang kedua kita tengok gentian optik dan apa dia punya ciri dia nanti kita tengok kemudianlah. Okey, bahan komposit, kalau kita tengok sini bangunan. Okey, bangunan berkait dengan bahan komposit dan teflon. Okey, bila kita tengok sini teflon dia ada kaitannya tengok macam kuali. Tapi apa kegunaan teflon pada kuali berkenaan? Okey, seterusnya daripada tajuk ini juga dia ada polimer dan copolimer. Apa dia polimer, apa dia copolimer? So kalau kita tengok gambar yang tertera pada sini iaitu molekul beratai panjang yang terdiri daripada gabungan beberapa monomer. Okey, monomer ni contoh kalau kita nak tengok yang paling ringkas, mutiara. Mutiara bila dia gabung-gabungkan dia akan jadi satu rantai. Itu yang dikatakan daripada monomer yang sama kepada polimer. Bila dah digabung jadi satu rantai yang panjang. Okey, apa yang dikatakan copolimer? Perbezaan polimer dengan ada perkataan co di depan. Co-nya iaitu kita tengok iaitu monomer yang berbeza. Okey, polimer yang mengandungi lebih daripada satu jenis monomer. Yang tadi juga lebih daripada tapi gabungan monomer yang sama. Yang ni monomer yang berbeza. Kalau tengok sini nampaklah segitiga, yang ni dia bagi contoh jelah. Segitiga ke, petak ke, bulat ke, yang tu tak kisah, kita boleh buat apa saja. And then
dia gabung dan dipanggil copolimer. Okey, proses gabungannya kita namakan dia penpolimeran. Yang ni biasa ditanya dalam soalan. Apakah proses untuk menghasilkan polimer? Maka dia adalah penpolimeran proses je. Okey, kita tengok secara detailnya, secara menyeluruh berkait dengan bahan komposit tadi. Apa yang murid-murid di rumah dan murid-murid yang bersama dengan kita yang perlu untuk bahan komposit, contoh di sini ada 4, iaitu gentian kaca, gentian optik, gentian fotokromik dan juga konkrit yang diperkukuh. Okey, ada 4 di sini. Bila contohnya kalau saya bagi soalan di sekolah, apa yang ada kaitan dengan bahan komposit. So ada 4 ni lah. Apa yang perlu kita jelaskan berkait dengan setiap satu bahan tu, contohnya dari segi bahan asal. Okey, bahan asal nanti dia ada dalam buku teks tu, ada dia punya penerangan secara menyeluruh lah. Okey, kandungan yang ada dalam bahan-bahan berkenaan, aplikasi ni yang kita tahulah aplikasi dalam kehidupan seharian dan juga ciri-cirinya. Di sini ada 2 gambar. Satunya helmet, topi keledar, dan satu lagi yang ni kalau kita tengok cermin mata, foto kromik dia panggil, di mana pada kena cahaya dia akan jadi warna gelap. Yang ni biasanya orang yang silau. Kalau yang mantau lah. Okey, dan kita tengok aplikasi tube nanokarbon. Yang ni yang kita panggilkan mata pelajaran ni dia punya silibus baru. Dalam sains tambahan ni bagi silibus kita panggil KSSM sekarang ni. Silibus barunya dia ada satu dinamakan nanokarbon. Yang ni kita tahulah penapis air yang menggunakan nanokarbon. Dia punya penapis dalam dia tu. Yang kedua yang ni jaket keselamatan. Okey, jaket kalis peluru, kita panggil jaket keselamatan yang polis pakailah untuk kalis peluru. Dia punya kesan dia, dia punya kelebihan dia apa semua tu, yang ni biasa ditanya dalam soalan lah. Okey, kejutaan tisu, yang ni berkait dengan tisu lah, dalam bidang perubatan, peranti skrin sesentuh, yang sekarang ni semua teknologi canggih lah berkait dengan telefon dan juga panel suria. Okey, semua ni ada dalam tajuk yang kita belajar pada hari ni lah, iaitu bahan termaju. Okey, baik cikgu. Dan kita nak tengok selepas ini apa soalan-soalan yang boleh dikaitkan dengan topik kita pada hari ini. Tapi kita berehat seketika cikgu. Okey, boleh. Dan kembali selepas ini bersama dengan cikgu kita dalam Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali dalam Sukses SPM 2022. Cikgu, antara cerita kegemaran saya adalah lumba kereta. Tapi saya ada satu soalan. Ya, helmet itu cikgu diperbuat, adakah ia merupakan yang kita belajar pada hari ini bahan termaju? Ya, betul Aiman. Dia daripada bahan termaju, di mana dia punya sifat dia tu ringan, tahan haba. Kalau tak nanti, kalau accident nanti pecah, hancur terus, dengan kepala-kepala hancur lah. Ya betul Aiman. Okey cikgu, untuk segmen kali ni apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, untuk sekarang ni kita akan kongsikan soalan contoh lah. Okey, berkait dengan bahan termaju, di mana saya akan fokus kepada soalan kertas 1. Okey, kertas 1 iaitu kertas objektif. Kalau Aiman tahu sebelum-sebelum ni, objektif untuk satu kertas berkenaan dia ada 40 soalan dan mengandungi 4 pilihan jawapan. So hari ni kita tengok yang pertama dahulu. Okey, apa kata Aiman, kita minta anak murid kita, baik, rakan-rakan Aiman di luar sana lah jawab. Siapa yang nak jawab? Volunteer. Okey, silakan. Atau Aiman nak baca nama siapa pun boleh. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Saya cikgu. Okey, boleh. Baca soalan dan bagi jawapan. Pertama, apakah bahan termaju? Jawapannya adalah D. Bahan yang digunakan untuk teknologi termaju yang terkini. Okey, dan di sini apakah bahan termaju? Ada 4 pilihan. Kalau kita tengok sini, anggarannya sama. Yang satu ni adalah masa hadapan. Okey, bahan yang digunakan dalam industri, ini lain sikit lah, digunakan untuk kajian saintifik dan untuk teknologi termaju yang terkini. Ada perkataan termaju. Kalau kita tengok yang pertama tadi, dia punya maksud dia panjang, 1980-an, kini dan pada masa akan datang. Tapi kenapa dia tak buat di sini jawapan? Yang sini kita tengok dia punya, kita panggil keyword kunci yang utama dia, iaitu bahan yang digunakan untuk teknologi termaju yang terkini. Okey, betul lah jawapan yang diberi pada murid kita. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Okey, siapa yang nak bantu bagi jawapan yang nombor 2? Okey, boleh angkat tangan? Siapa nak cuba? Silakan.
Apakah bahan termaju digunakan untuk membuat pakaian angkasawan? Jawapannya D. Rintangan haba yang tinggi. Okey, jawapan yang diberi adalah rintangan haba yang tinggi. Agak-agak Aiman, betul ke tidak? Saya rasa betul lah cikgu. Betul. Sebab kalau nanti terbakar pula baju tu kan. Betul Aiman. Jawapan yang tepat tu Aiman. Kalau jawapan untuk soalan struktur atau soalan esei, insya-Allah betul lah tu. Baik, Okey, betul. so kita tengok betul ke tidak kan? Yang Aiman kata tadi betul. Tepat jawapannya, mengapakah bahan termaju digunakan untuk membuat pakaian angkasawan? So kita tahu, angkasawan di luar angkasa lepas dia punya rintangan dia tinggi dan dia punya geseran dia. Geseran dan sebagainya lah, maka dia perlu rintangan haba yang tinggi, tidak kenyal, sangat lembut. Yang ni kita nampak yang ni biasa kan. Okey, so jawapan dia betul lah D. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Dia tu dah nampak terang-terang yang ni angkasawan. Okey, siapa nak cuba? Ada yang nak cuba? Okey, silakan. Okey, dah 2 orang angkat tangan. Okey, boleh teruskan? Saya cikgu. Okey, boleh. Ifan. Raja satu menunjukkan seorang angkasawan dengan pakaian angkasawannya. Mengapakah bahan termaju digunakan untuk membuat pakaian angkasawan? Jawapannya D. Lebih ringan. Jawapannya D. Lebih ringan. Betul? Betul cikgu. Betul. Okey. Murah, adakah ia murah? Tidak. Mesti mahal lah. Sebab dia rintangan haba dia tinggi sebagainya. Adakah dia menarik? Angkasawan ni menarik ke? Adakah fashion yang terkini? Boleh pakai untuk raya? Mungkin tidak lah. Yang pentingnya adalah ringan. Kalau berat nanti susahlah juga. Okey, dahlah kita punya badan kita dah ada beratnya sendiri. Okey, nak pakai juga pakaian yang lain. Okey, jawapannya mengapakah bahan termaju digunakan untuk membuat pakaian angkasawan? Jawapannya adalah lebih ringan. Okey, nampak soalan dia nampak mudah nampak mudah, terus dapat jawapannya insya-Allah. Tapi kita tengok yang lebih tinggi sedikit. Okey, soalan nombor 4. Okey, ada yang nak cuba soalan nombor 4? Okay, Rabi'ah tadi angkat tangan tadi. Okey, Rabi'ah silakan. Raja 2 menunjukkan struktur bumbung. Okey. Apakah jenis bahan termaju yang paling sesuai untuk struktur X? Jawapannya adalah D. Teflon. Adalah D. Teflon. Okey. Tadi kita tengok Teflon tadi, kalau tak silap saya kita tengok kuali. 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 Tiba-tiba keluar bumbung. Adakah jawapan dia betul Teflon? Tadi kita nampak kuali. Okey. Kuali tu saya terang sikitlah berkait dengan kuali tadi. Dia punya Teflon ni adalah untuk satu lapisan pada kuali berkenaan. Tujuan dia apa? Supaya makanan yang kita masak, makanan tidak melekat. Begitu juga dengan bumbung ni. Okey, bumbung ni kita tahulah apabila dalam keadaan hujan ke, berdebu ke apa, jadi kita tak naklah air melekat pada bumbung ataupun diserap. Sebab tu dia nak air mengalir dengan biasanya. Maka kita perlulah satu bahan yang boleh mengalirkan air dan juga debu lah. So kalau kita tengok sini, mungkin betul bahan komposit, getah tervulkan, gentian optik dan juga teflon. Tapi yang paling tepat untuk bumbung berkenaan, jawapannya adakah teflon ataupun bahan komposit. Okey, kalau kita tengok dua getah ni, kita tahu getah buat tayar tadi kan. Getah tervulkan dan barang-barang yang berkait dengan getah. Gentian optik kita tengok macam wayar telekomunikasi. Okey, so tidak ada kaitan lah kot yang dua ni. So satu A atau D jawapannya. Yang paling tepatnya adalah teflon. Supaya nak elak daripada melekat tu. Okey, melekat ataupun diserap. Dia menyerap. Jadi dia ibarat orang panggil apa, licin. Licin yang mana sesuai lah. Bahan komposit je biasa guna untuk apa? Okey, bahan komposit ni yang tadi kita beritahu tadi, contoh gentian kaca, gentian optik juga adalah duduk di bawah bahan komposit. Di mana bahan komposit, tapi yang paling mudah tepatnya adalah kerangka bangunan, bahan komposit. Kita panggil bahan yang diperkukuh. Yang tadi ada dia punya salah satu tunjuk gambar bangunan tadilah. Maknanya jangan confuse lah cikgu di antara dua jawapan tu, nak dekat-dekat betul. Dekat-dekat betul sebab kita tengok macam bangunan. Tapi sebab ni istilah sini ada struktur bumbung. Yang ni kalau katakan ada orang tanya saya lah, cikgu-cikgu, kalau kita tak bagi gambar ni, adakah murid kita boleh jawab? Ya, boleh jawab tanpa bagi gambar. Tapi kenapa kita bagi gambar? Kita nak dia punya tugasan dia adalah memahami. Kalau kita tak bagi gambar, dia adalah hanya pengetahuan sahaja. Maksudnya ni dua peringkat
tugasan dia lah. Ini gambaran untuk kertas satu je. Kertas satu, Dan ya, mungkin betul. selepas ini kita nak tengok pula apakah bentuk soalan untuk kertas 2, tapi kita berehat seketika boleh cikgu? Okey, boleh Aiman. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini. Untuk mata pelajaran sains tambahan tingkatan 5, kita nak belajar topik kimia bahan. Dan tadi kita dah tengok kertas 1 dan sekarang ni kita nak belajar apa pula cikgu? Okey, kita tengok kertas 2. Baiklah cikgu. Okey, kita tengok kertas 2, kita dahulukan dengan bahagian A lah. Bahagian A ni adalah bahagian struktur. Okey, kita tengok soalan contoh beberapa soalan. Okey, soalan yang pertama, saya baca dulu soalan atas lah. Okey, bahan-bahan termaju digunakan dalam teknologi terkini. Antara contoh bahan termaju ialah plastik dan teflon. Okey, A1. Okey, siapa nak cuba A1? Okay. Boleh angkat tangan? Okey. Silakan. Boleh angkat tangan, tak ada masalah. Boleh berebut je nak jawab. Okey. Alright, silakan. Okey, ni. Namakan satu contoh bahan termaju selain daripada plastik dan teflon. Jawapannya adalah gentian optik. Okey, gentian optik. Dia belajar tadi ada beberapa lah. Okey, beberapa bahan komposit, gentian optik. Kita tengok jawapannya. Okey, di sini saya bagi 3. Gentian optik, getah terwulkan ataupun bahan komposit. Okey, satu pertanyaan anak murid saya dulu, dia kata, boleh tak kalau bagi 3-3? Okey, kalau bagi 3-3 tak ada masalah. Janji jawapan tu betul. Okey, kalau jawapan ada satu salah, yang tu bahaya. Okey. Kenapa bahaya? Sebab salah tu boleh menyebabkan jawapan yang betul tu akan jadi salah. Jawapan tu betul, cuma markahnya tu kita akan dapat kosong. Itu baik, sebabnya kita panggil positif dan juga negatif. So kita tak boleh bagilah dua jawapan yang betul-betul berbeza. Okey. Yang kedua. Okey, yang kedua. Boleh cuba yang kedua? Silakan. Siapa nak cuba boleh angkat tangan? Okey, Nurin. Nyatakan satu kegunaan teflon. Jawapannya pembuatan perkakas memasak tidak melekat. Okey, perkakas memasak tidak melekat. Okey, satu kegunaan teflon. Pembuatan perkakas memasak tidak melekat. Yang kuali tadi lah. Yang kuali tadi. Tapi kalau dia beritahu kuali, adakah betul? Boleh ke cikgu? Tu kata boleh ke? Tak boleh kuali. Tapi kalau dia beritahu kuali tidak melekat, sebab ada perkataan tidak melekat ni penting. Tapi kalau dia buat perkataan tidak melekat je tak boleh. Sebab kita tak faham apa dia tidak melekat je. Tapi kalau dia kata kuali tidak melekat, periuk tidak melekat, boleh. Jawapan dikira betul. Boleh terima. Ya. Tapi cuma yang ni yang saya bagi ni perkakas memasak ni umum lah. Kalau dia bagi betul-betul kuali, periuk ke apa saja, yang tu dia dah betul-betul spesifik kepada jawapan berkenaan pun kita diterima. Ataupun yang beritahu dia apa dia? Yang bumbung. Bumbung tadi. Kalau bahasa Inggeris dia panggil awning. Biasa banyaknya orang kampus sekarang dia tahu awning. Kalau panggil dia ada nama betul dia dalam bahasa Melayu saya lupa dah. Nama tu awning tu kita terpengaruh dengan bahasa Inggeris kadang-kadang sains kan dia tu. Dia awning pun boleh kita terima je. Okey, seterusnya jadual 1 menunjukkan ciri-ciri plastik X dan plastik Y. So kalau kita tengok di situ X-nya takat lebur tinggi, maka Y-nya takat lebur rendah. So ada dua perbezaan di situ. Yang kedua, perangkaian silang antara rantai-rantai polimer. Yang Y itu tiada perangkaian silang. Okey, apakah nyatakan jenis plastik Y? Okey, ada yang nak jawab jenis plastik Y? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Boleh Ifan nak cuba, Ifan? Okey. Okey, Ifan. Nyatakan jenis plastik Y. Termoplastik. Okey, plastik Y. Dia tengok sini takat lebur rendah dan juga tiada perangkaian silang dah, dia punya ciri-ciri dia. Maka jawapannya adalah termoplastik. Yang dia belajar dua. Satu dinamakan termoplastik, satu lagi adalah termoset. Yang tadi adalah yang dia bawah tajuk polimer plastik tadi. Okey, yang kedua. Okey, ada yang jawab yang kedua. Okey, Rabi Atul. Silakan. Namakan satu contoh plastik X. Jawapannya adalah melamina. Melamina. Okey, yang ni kena hati-hati, Aiman. Kenapa hati-hati? Satu tanya Y,
takut kita tersilap baca, yang ni pun kita ingat Y. Oh. Dia punya ni. Okey, biasanya saya ajar anak-anak murid saya, bila dia bagi dua bahan, pastikan soalan tu kita tengok betul-betul. Kadang-kadang dia tanya satu untuk X, satu untuk Y, dia mesti dia tanya. Dia tidak akan tanya satu je, satu lagi tidak berfungsi. Yang tu kena tengok betul-betul lah. Tapi kalau kita tersilap, maka jawapan pun tersilap lah. Okey, yang diberitahu tadi jawapannya adalah melamina. Okey, melamina ataupun backlit. Apa dia melamina ni? Melamina ni adalah pinggan mangkuk melamin. Kalau perempuan ni sebut je melamin, laju je lah. Laju je. Nak musim-musim nak dekat raya ke apa ke, ataupun nak bagi hadiah kat orang ke, pinggan melamin dipanggil. Bahasa Melayu dia melamina. Melamina. Yang backlit ni, yang ni biasanya backlit contoh buat plug soket, yang tu dia punya backlit. Okey, dia adalah thermoset di mana dia takat lebih tinggi. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang tinggi sikit dia punya tu, penerangan dia. Okey, ada yang nak cuba? Nurin? Silakan. Cuba Nurin. Okey, Nurin. Alright. Terangkan mengapa plastik X hanya boleh diacu sekali sahaja. Jawapannya mempunyai perangkaian silang antara rantai-rantai polimer. Apabila dipanaskan, rantai-rantai polimernya tidak boleh menggelongsor antara satu sama lain. Okey, diacu sekali. Okey, biasanya plastik ni kita acu sekali, kita boleh berulang-ulang kali. Tetapi dia tanya sini plastik X hanya sekali. Maksud lepas tu tak boleh nak acu dah. Maksudnya dia tak boleh dikitar semula, tetapi boleh diguna semula. Okey, kenapa? Disebabkan oleh yang pertamanya dia ada perangkaian silang antara rantai dia. Maka perangkaian silang tu ibaratnya dia kukuh, dia pegang. Okey, bila dia pegang, maka bila kita kenakan daya ataupun kita panaskan dia, kita nak cairkan dia, maka rantai polimer tu tidak boleh menggelongsor antara satu sama lain. Maksudnya dia tak boleh diacu lagi lah. Okey, dia tak boleh kita cairkan dia dan sebagainya. Okey, kalau kena haba yang tinggi pun dia tidak akan, dia terbakar, maksudnya dia hanya akan jadi keras pencairan dia tu. Okey, ada jawapan lain? Ada yang nak tambah? Tak ada. Kalau tak ada, kita nak pergi seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2, Aiman. Okey, rajah 2 menunjukkan dua item P dan Q yang diperbuat daripada bahan termaju. So kita nampak situ item P-nya apa, item Q-nya apa. Okey, kalau di sini kita tengok, saya terang dulu. Soalan ni bila kita tengok je gambaran kasarnya, yang ni kita panggil rangsangan stimulus. Bila kita tengok gambar P apa, gambar Q apa dalam kepala kita, dalam buah tajuk bahan termaju, mesti kita tahu. Contohnya kita kena ingat bahan P daripada apa, bahan Q daripada apa, ataupun dia nak nama P itu apa, nama Q itu apa, dan adakah dia ada perbezaan dan sebagainya. Okey, kita tengok dulu apa yang ditanya. Yang pertama A. Okey, ada yang nak beri jawapan A? Okey, silakan. Okey, Ifan. Namakan bahan termaju yang digunakan untuk menghasilkan item-item ini. P. Bahan komposit. Okey. Q. Getah tervulkan. Okey, P daripada bahan komposit, Q adalah getah tervulkan. Okey, betul Iman. Getah tervulkan buat tayar lah. Okey, kalau ditanya lagi bagaimana proses dan sebagainya, okey, ada soalan di bawah ni. Nyatakan proses dia. Okey, ada yang nak jawab? alright. Siapa nak cuba? Silakan. Okey, ni. Okey. Sila. Nyatakan proses dalam penghasilan bahan termaju bagi membuat Q. Jawapan ialah proses pemvulkanan. Okey, getah tervulkan, proses dia adalah proses pemvulkanan. Yang ni kadang ni macam susah nak sebut ni. Dia terbelit lidah sikit ya, pemvulkanan. Kalau kita tengok ni, pada jawapan ni dah ada getah tervulkan, maka dia punya proses dia lah apa? Okey, proses pemvulkanan iaitu menghasilkan getah tervulkan daripada getah asli Nak jadi dan tayar. nak jadi tayar tu, proses dia tu di mana sifat dia tu.
Okey, macam Aiman cakap tadi benda ni yang racer apa semua kereta Formula 1, maka dia menggunakan getah turbokan lah. Dia punya komposisi dia tu mungkin tinggi lagi lah. Dia punya ada komposisi khas, sebabnya kelajuan dia tu. Kalau kita guna getah yang biasa-biasa, dia cepat haus. Okey, seterusnya ada yang nak jawab? Siapa nak cuba? Alright, silakan. Merupakan bahan kimia yang digunakan untuk merawat getah asli dalam proses 2B1 romen. Jawapannya ialah sulfur. Okey, bahan kimia yang ditambah yang saya cerita tadi lah, ada bahan yang ditambah iaitu menggunakan sulfur. Okey, ditambah kepada getah asli tadi lah. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Baik. Siapa nak cuba? Okey, soalan yang ketiga. Seterusnya. Okey, silakan. Okey, ni. Bagaimanakah bahan kimia yang dinamakan 2B2 romen bertindak dengan getah asli? Jawapannya untuk membentuk rangkai silang antara polimer-polimer. Okey, untuk membentuk rangkai silang antara polimer-polimer. Okey, kalau saya tunjuk sini, kalau dia punya polimer bagi getah biasa, okey, dia punya bentuk macam ni je. Macam biasa. Maka bila kita kenakan daya, dia akan menggelongsor. Menggelongsor tu maksudnya dia mudah haus dan sebagainya lah. Jadi bagaimana sulfur tu boleh menyebabkan dia lebih kuat dan sebagainya. Yang ni, dia ada S di sini. Okey, yang tu dipanggil rangkai silang antara polimer. Maksudnya ibarat kita panggil jambatan lah antara dua rantai dan sebagainya. Itu masuk. Yang ni secara detail lagi, secara penerangan banyak lagi, maka kalau kita buat gambar yang ni, dia akan dapat markah lah. Okey, seterusnya untuk bahagian C. Okey, ada yang nak jawab bahagian C? Okey, siapa pula nak cuba? Siapa? Okey, Nurin. Silakan. Nyatakan satu sifat bahan termaju yang digunakan untuk membuat pi ringgan. Okey, untuk membuat pi, apa dia bagi jawapan dia tadi? Apa dia jawapan dia, Nurin? Jawapan dia ringgan. Okey, jawapan dia ringan. Sifat bahan. Okey, sifat bahan untuk buat pi tadi apa, Heman? Nak buat pi, dia mesti pi tahan tadi haba adalah cukup. Angkasa lepas. Angkasawan. Okey, angkasawan. Maka satu adalah yang memang kata tahan haba. Adalah sini. Okey, ringan dan juga tahan kakisan. Okey, kita pergi soalan seterusnya, boleh, Man? Boleh, cikgu. Okey, soalan nombor 3. Kita tengok miripnya lebih kurang je kepada soalan nombor 2 tadi, cuma bahannya lain. Rajah 3.1 menunjukkan dua produk P dan Q yang diperbuat daripada bahan termaju. Okey, kita ada P, ada Q yang tadi saya dah terangkan. Kalau nampak sini, dia punya yang ni ada plug, ada soket, dan yang ni adalah kuali. Kuali, maka kita tahulah apa bahan yang digunakan, bukan untuk membuat kuali, tapi yang ada kaitannya dengan kuali. Okey, kita tengok yang pertama, namakan bahan termaju. Okey, siapa yang nak beri jawapan? Okey, Okey, Rabi Atul, silakan. Namakan bahan termaju yang digunakan untuk menghasilkan P dan Q. Bahan P ialah teflon. Okey. Bahan Q ialah plastik termoset. Okey, P adalah teflon, di mana lapisan dia lah pada kuali berkenaan, dan juga Q adalah plastik termoset. Okey, seterusnya untuk bahagian B. Okey, siapa nak cuba bahagian B? Okey. Siapa pula? Silakan. Okey, Ifan, silakan. Mengapakah bahan D3A Roman 1 sesuai digunakan untuk membuat peralatan memasak? Kerana tidak melekat. Okey, kerana tidak melekat. Okey, cukup mudah jawapannya. Tidak melekat ataupun takat lebur tinggi. Kalau takat lebur rendah, apa yang akan berlaku? Kalau kuali takat lebur rendah, Masak habis dia cikgu. Masak telur nanti jadi telur arang nanti. Okey, seterusnya kita tengok bahagian C yang menghasilkan bahan Q. Okey, ada yang nak bagi jawapan? Silakan. Okey, ni boleh bagi jawapan ni. Namakan proses yang dijalankan untuk menghasilkan Q. Jawapannya pempolimeran. Okey, proses tadi iaitu
Pempolimeran. Okey, dan yang kedua, boleh teruskan? Okey, Nuri, boleh bagi jawapan? Nyatakan dua ciri bagi Q. Takat lebur Okey. dan ketahanan haba tinggi. Okey, takat lebur dan ketahanan haba tinggi. Okey, takat lebur tinggi. Yang kedua dia bagi ketahanan haba tinggi. Okey, selain itu kita boleh bagi keras, tidak mudah terbakar dan juga tidak boleh dibengkokkan. Ini di antara soalan-soalan untuk kertas 2, betul cikgu? Ya, betul Aiman. Okey, baik. Soalan Dan struktur kertas 2. soalan struktur kertas 2 untuk bahagian A. Ya, betul. Dan selepas ini kita akan tengok pula soalan contoh untuk kertas 2 bahagian B dan C, betul cikgu? Betul Aiman. Tapi murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 dalam mata pelajaran Sains Tambahan tingkatan 5. Hari ini kita belajar berkaitan dengan kimia bahan. Betul cikgu? Ya, Dan betul, tadi Aiman. kita dah sentuh dah kertas 2 untuk bahagian A. Dan sekarang ni apa pula yang akan kita belajar cikgu? Okey, kita tengok pada bahagian B dan juga C lah, iaitu bahagian esei. So bila sebut bahagian esei, maka soalannya panjang. Betul ke tidak? Okey, jawapan saya tidak. Kenapa tidak? Boleh buat dalam bentuk bahagian esei, boleh buat dalam bentuk karangan penuh, dalam bentuk karangan dan sebagainya. Tetapi saya syorkan yang lebih mudah adalah buat dalam bentuk poin-poin. Lagi mudah. Lagi mudah, di mana kita menyenangkan pemeriksa, menyenangkan cikgu-cikgu dan juga menyenangkan kita untuk semak balik jawapan berkenaan. Okey, so kita tengok yang pertama, Aiman. Okey, yang pertama, getah terukan adalah sejenis bahan termaju yang dibuat daripada getah asli. Okey, untuk bahagian A, dia nak beri jawapannya bahagian A. Ini biasa dia akan tanya maksud lah. Okey. Siapa pula tu? Okey, ni boleh bagi jawapan ni. Nyatakan maksud bahan termaju. Bahan yang digunakan dalam teknologi sejak 1980-an. Okey. Bahan yang digunakan dalam teknologi tinggi sejak 1980-an. Kini dan pada masa akan datang. Okey, ni tadi bagi sampai sini je. Macam mana? Nak bagi jawapan ke tidak, Aiman? Potong sikit lah cikgu. Potong satu. Potong satu. Dia dapat 2 markah. Aiman nak potong 1. Potong satu. Tak cukup tu? Tak cukup? Okey. Aiman nak bagi 1 je. Maka lah, bolehlah 1 sini. Boleh ke? Okey, boleh. Tapi kalau saya boleh bagi 2. Oh, kenapa cikgu? Kenapa? Okey, yang ni jawapan yang saya bagi ni jawapan daripada buku teks. Okey, tapi bila kita tengok kadang-kadang murid kita ada yang boleh menghafal keseluruhan jawapan, ada yang boleh menghafal sebahagian. Maka kenapa tak betul-betul tengok pada buku teks, kenapa boleh longgarkan jawapan berkenaan? Maka saya kalau di sekolah tu saya kata okeylah dia boleh, sebab di sini kita tengok digunakan dalam teknologi tinggi, 1 markah. Sejak 1980-an, 1 markah. Kalau dia buat semenjak 80-an atau dia buat dulu, kini dan selamanya atau pada masa pun kita terima. Sebab ada sejak tu juga. Ada sejak dia, jadi kita boleh pecah-pecahkan markah. Tapi kalau dia bagi secara keseluruhan tak ada masalah. Alhamdulillah. Tapi kalau bagi sebahagian, kita ambil dulu sebahagian di sini dan juga ni. Tetapi kalau dia bagi sini je tadi, teknologi terkini, baru Aiman bagi 1 markah sahaja. Oh, baik cikgu. Okey, tak ada masalah. Aiman nak bagi 1 markah, 2 markah, itu kita panggil pandangan kasar dulu. Sebagai mungkin Aiman jadi pemeriksa, jadi cikgunya, Aiman kata nak bagi 1, jadi kita bagi justifikasi kepada murid kita berkenaan. Jadi saya hari ni mungkin pemurah, saya bagi 2. Bukan kata Aiman kedeka tak. Mungkin Aiman tengok pandangannya, sebab nampak jawapannya panjang, Aiman bagi sikit je. Okey, tak ada masalah yang tu. Jadi kita boleh perbaiki. Okey, Aiman. Seterusnya untuk bahagian B, boleh bagi jawapan bahagian B? Silakan. Terusnya. Okey, untuk 2 markah. Okey, boleh Nuri. Terangkan bagaimana getah asli ditervulkankan. Jawapannya, jalur getah dirawat dengan sulfur dan dipanaskan pada suhu tinggi. Okey, jawapan dia bagi jalur getah dirawat dengan sulfur, dipanaskan pada suhu tinggi. Okey, kalau Aiman tengok di sini macam satu ayat. Kenapa saya pecahkan kepada 2? Supaya cikgu, sebab mungkin ada 2 markah.
Dan juga ada 2 poin kat situ. Betul Aiman. Okey, satunya dia boleh buat satu ayat lengkap. Okey. Adakah satu ayat lengkap dapat 1 markah je? Tidak. Masih lagi dapat 2 sebab kita bagi satu dirawat dengan sulfur, yang kedua dipanaskan pada suhu tinggi. Okey, dapatlah 2 markah. Cuma ni yang saya bagi ni yang mudah. Tak ada masalah, murid boleh bagi satu jawapan penuh pun tak ada masalah. Masih lagi dapat 2 markah. Ya, betul Aiman. Okey, seterusnya. Okey, untuk C. Okey, ada yang nak bagi jawapan untuk C. Okey, silakan. Tinggi ni 6 markah. Okey. Siapa nak cuba? Dia nak cuba, Rabi'atu. Nak cuba, Rabi'atu. Okey, boleh teruskan. Okey, Rabi'atu. Terangkan mengapa getah terbuka adalah lebih sesuai digunakan untuk membuat tayar berbanding dengan getah asli. Okey. Okey, apa jawapan dia? Jawapannya, lebih kenyal, boleh ditempa kepada bentuk tertentu kembali ke bentuk asal. Okey. Lebih kuat, tidak mudah koyak. Okey. Tahan haba yang tinggi, tidak cair apabila dipanaskan. Okey. Lebih keras, tidak mudah haus dan tahan haba. Okey, terima kasih Nurin. Nurin, Rabi'atu. Okey, tengok di sini saya buat dalam bentuk jadual. Yang sebenarnya yang saya kata tadi esei tak semestinya kita buat dalam bentuk esei, dalam bentuk karangan dan sebagainya. Yang ni sebagai contoh kita boleh buat dalam bentuk jadual di mana ada faktor dan juga ada penerangan. Tapi kalau tak nak bentuk jadual pun tak ada masalah. Boleh buat dalam ayat yang panjang. Cumanya pastikan dalam satu ayat tu dia ada faktor dia dan juga ada penerangannya. Okey, kita tengok contoh yang diberi tadi. Jawapannya satunya adalah lebih kenyal, iaitu boleh ditempa kepada bentuk tertentu dan kembali ke bentuk asal. Okey, yang ni dia ada dapat jawapan 2 ni sini. Okey, satunya dia punya faktor dia lebih kenyal, sama ada dia bagi boleh tempa kepada bentuk tertentu ataupun boleh kembali kepada bentuk asal. Yang kedua adalah lebih kuat. Okey, penerangan bagi lebih kuat, tidak mudah koyak. Okey, lebih kuat tu maksudnya kalau kena putaran kita kuat, apa semua tu tidak mudah haus dan sebagainya lah. Okey, tahan haba yang tinggi, tidak cair apabila dipanaskan, dan lebih keras, tidak mudah haus dan juga tahan lama. Okey, ni ada 4 lah. Maka sini bila 4 kita panggil 1 tambah 1. Okey, maka 3 saja faktornya dan 3 penerangan. So dapatlah 6 markah. Kalau memang tengok sini nampak macam mudah sangat lah jawapan dia. Jawapannya memang mudah untuk sains tambahan. Ni lebih tersusun cikgu ya. Yang ni lebih tersusun dan kita lebih cepat nampak dia punya ni. Okey, tapi kalau yang ni kena hati-hati. Faktor dan juga penerangan tu mesti seiring. Tapi kalau kita buat dalam bentuk esei dan bentuk karangan, kadang-kadang pemesej dia akan carilah macam cikgu, macam saya akan cari kat mana dia punya faktornya, kat mana penerangan yang sesuainya. Okey, yang tu tak ada masalah walaupun kita berterabur lah jawapannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang D. Okey, siapa yang nak cuba? Okey, silakan. Siapa nak cuba pula tu? Boleh angkat tangan? Silakan. Jawapan pertama, setiap molekul getah dirangkai silang oleh jabatan sulfur. Kedua, ia menghalang molekul getah dari menggelongsor antara satu sama lain. Okey. Ada lagi? Yang ketiga, menjadi getah lebih kenyal dan kuat. Okey. Yang keempat, rangkai silang juga menambahkan atau meningkatkan saiz molekul. Dan yang terakhir, ini juga meningkatkan takat lebur getah. Okey. Soalan dia menggunakan rajah yang sesuai. Menggunakan rajah, maka murid perlu lukis rajah. Yang ni saya dah bagi siap dia punya rajah dia. Agak-agak Aiman nak bagi berapa markas sini? Kat sini kalau saya tanya nak bagi anak murid mungkin dia nak 6 markas terus dia gambar. 6 terus cikgu? Tak, kalau Aiman lah nak kalau bagi saya bagi berapa? 3 dulu cikgu. 3. Okey, Aiman nak bagi 3 kat mana? Saya bagi 3 cikgu sebab dia ada bentuk simbol dia ada S bentuk S satu. Lagi?
Lepas tu dia ada garisan-garisan yang Garisan atas ni satu. Lagi satu lagi. Lagi tak satu jumpa. cikgu, saya tak pastilah cikgu. Satu lagi kat mana? Lagi satu kita tak payah bagilah. Mungkin Kalau tak dia jumpa. labelkan tu getah tervulkan tu. Itu label markah. Dia ke, label cikgu? getah tervulkan. Okey, dia label sebab di sini dah tulis terangkan bagaimana pemvulkanan mengubah sifat getah asli. Okey. Kalau label kita tak bagilah. Okey. Kita tengok sini, yang ni gambar saja 2 markah. Betul lah. Satunya dia punya polimer dia, yang satu lagi dia punya rangkai silang, dan penerangannya ada 4 markah, iaitu setiap molekul getah dirangkai silang oleh jambatan sulfur. Walaupun kita nampak ada sulfur, maka dia kena terang lagi sekali. Okey, sebabnya kadang-kadang kita tak nampak jawapan apa yang kita nak bagi pada gambar, tapi gambar tu sebab dia menggunakan rajah yang sesuai, dan alasannya kenapa, sebab dia halang molekul getah daripada menggelongsor antara satu sama lain. Yang ni baru dapat 2. Okey, yang ketiga, menjadi getah lebih kenyal dan kuat. Rangkai silang juga menambahkan dan meningkatkan saiz molekul dia. Ini meningkatkan takat lebur getah. Okey, seterusnya untuk soalan seterusnya, menjadikan ia lebih tahan haba dan lebih tahan atau tidak mudah dioksidakan oleh cahaya matahari. So penerangan dia ada 8. So kita nak 4 sahaja. So boleh buatlah 4 daripada 8 ataupun buat 8 sekaligus, tak ada masalah. Maka dapatlah 6. Yang tu terlebih lah kalau buat 8. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan E. Okey, saya baca soalan. Jadual 1 menunjukkan keputusan suatu eksperimen yang dijalankan untuk membandingkan kekenyalan 2 jalur getah P dan Q. Okey, ada panjang asalnya sama 5 dan 5. Okey, yang kedua, bila kita tarik dua-dua jadi 15 cm, tetapi bila kita tanggalkan pemberat, yang ni jadi 8 cm, yang ni jadi 5.2. Maka soalan dia, jalur getah yang manakah adalah getah tervulkan? Maka dia nak alasannya. Okey, hanya 2 markah sahaja, iaitu 1 bagi jalur getah, 1 bagi alasan. Okey, siapa yang nak bagi jawapan? Ada yang siapa nak cuba tu, silakan. Siapa nak cuba? Jawapannya adalah Q. Q adalah lebih kenyal kerana ia kembali hampir ke panjang asal selepas pemberat ditanggalkan. Okey, jawapan yang dibagi adalah Q. So saya bulat sini Q. Kenapa dia akan bandingkan yang ni? Sebab yang kita tahu tadi, getah tervulkan dia akan kembali kepada panjang asal walaupun dia lebih hampir lah. Maka kalau lebih hampir, kita bagilah jawapannya Q adalah lebih kenyal kerana ia kembali hampir ke panjang asal selepas pemberat ditanggalkan. Ataupun murid kita hanya bagi jawapan sampai sini je, kerana ia kembali ke hampir ke panjang asal pun kita terima. Yang ni saya bagi dia punya ayat penuh lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2. Bahan termaju merupakan bahan yang direka bentuk khas untuk pelbagai guna pada masa kini. Okey, Raja 21 menunjukkan seorang polis memakai jaket keselamatan yang dibuat daripada bahan termaju ketika menjalankan tugas. Okey, ada gambar yang ni. Okey, soalannya yang pertama, siapa nak cuba yang pertama? Okey, silakan. Namakan satu bahan termaju yang digunakan dalam pembuatan jaket keselamatan seperti yang ditunjukkan dalam rejah 2.1. Jawapannya adalah tiub nanokarbon. Okey, jawapan dia adalah tiub nanokarbon. Okey, ataupun yang ni saya bagi. Saya tengok baru ni daripada internet, dia adalah bahan ataupun Kevlar. Kevlar ni jarang jumpa. Okey, yang tu saya bagi ni kepada murid, kalau buat Kevlar pun kita terimalah. Okey, yang kedua. Boleh bagi kelebihan dia. Siapa yang nak cuba? Okey, siapa nak cuba silakan. Nak cuba kelebihan? Ni senang je ni. Atau Aiman sendiri nak cuba pun boleh. Okey, boleh angkat tangan. Okey, Fan. Teruskan. Kebaikannya kalis peluru, penerangan menyerap daya peluru. Lepas tu kebaikan yang kedua, mudah lentur, penerangan muat dipakai. Yang ketiga, kekuatan yang tinggi, penerangan tahan lama. Dan kebaikan yang keempat adalah ringan, dan penerangannya adalah memudahkan pergerakan anggota polis. Okey, dia bagi 4 kebaikan dia.
Okey, kalis peluru, menyerap daya peluru, peluru tidak dapat menembusi jaket. Yang kedua, mudah lentur. Okey, iaitu muat dipakailah. Okey, orang yang saiz lebih sikit ke kurang sikit dia, maka dia mudah lentur. Okey, kekuatan dia tinggi, tahan lama dan juga ringanlah, memudahkan pergerakan anggota polis. Okey, 4 markah, maka boleh jawab 2 saja. Okey, 1 kebaikan dan juga 1 penerangan. Okey, maka di sini kalau dia jawab 2 saja tak ada masalah, dapat 4 markah penuh lah. Okey. Okey, Aiman boleh seterusnya? Boleh, kita pergi. Okey, untuk B, Rajah 2.2, 2.3 menyediakan produk yang berasaskan plastik. Okey, kalau kita tengok situ ada botol plastik dan juga ada soket. Soalannya, nyatakan jenis plastik pada Rajah 2.2 dan Rajah 2.3. Yang ni Aiman nak jawab? Saya nak cuba, cikgu. Okey, boleh. Untuk Rajah 2.2 termoplastik, cikgu. Termoplastik, botol plastik. Okey, 2.3. Dan 2.3 termoset. Termoset. Okey. Betul, Aiman. Jenis plastik. Alhamdulillah. 2 markah, betul, Aiman. Dapat 2 markah. Okey, untuk bahagian yang kedua, ada yang jawab bahagian yang kedua? Okey, silakan. Silakan. Nurin, nak jawab Nurin? Jawapannya ialah plastik dipanaskan pada suhu tertentu di dalam acuan. Okey, untuk termoset, maka dipanaskan pada suhu tertentu di dalam acuan, terus dapat bentuk soket itulah. Okey, dan yang ketiga, ada yang jawab yang ketiga, ciri-ciri produk tersebut untuk 2.2. Okey, silakan. Okey, siapa nak jawab? Okey, ni silakan. Berdasarkan Rajah 2.2 nyatakan ciri-ciri bagi produk tersebut. Pertama, takat lebuh atau takat didih rendah. Okey. Kedua, mudah larut dalam pelarut organik. Okey. Yang pertama, takat lebuh atau takat didih rendah, mudah larut dalam pelarut organik ataupun mudah dilentur, boleh diacu banyak kali. Yang ni ada 2 perbezaan lah. Satu boleh diacu sekali saja, yang ni boleh diacu banyak kali dan juga murah. Okey, antara ni bolehlah 2 markah. Walaupun dia jawab lebih, dapat 2 maksimum. Okey. Boleh jawab 2, cikgu, ya? Ya betul, Aiman. Okey, seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya, produk dan Rajah 2.2 boleh mencemarkan alam sekitar sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Okey, siapa yang nak terangkan? Apa yang perlu dilakukan? 4 markah. Silakan. Okey, silakan. Ni markah banyak ni. 4 markah. 4 markah. Siapa nak cuba? Okey. Nak cuba? Okey, Nurin. Menggunakan semula bahan ini untuk kegunaan lain. Mengurangkan penggunaan plastik dengan menggantikan bahan yang mudah diuraikan. Dan kita semula ialah mengitas semula plastik kepada bahan baharu. Okey. Guna semula, kurangkan dan juga kita semula. Ya, sedengar ni yang kita guna apa? 3R. Okey, 3R. Recycle. Lagi reuse. Dan satu lagi apa juga, ya? Reduce. Kurangkan. Reduce. Okey, so ada 3R. Tapi sekarang ni dia belajar yang terkini adalah 5R. Ada 5. Okey, ada 5, ada 2 lagi. Okey, 2 lagi tu kita bincang kemudian. Kita bincang yang ni. Boleh, Aiman? Sebabnya 4 markah, maka kita perlu 2 je. Okey, 1 untuk kaedahnya iaitu guna semula. Contohnya menggunakan semula bahan ini untuk kegunaan lain, 1 markah, ataupun kita mengurangkan penggunaan plastik berkenaan lah. Maksudnya kita guna barang yang alternatif lain, ataupun kita semula bahan tersebut, kita semula untuk hasilkan bahan yang baharu. Okey, so dapatlah 4 markah. Dapat 2 dia punya kaedah dan juga 2 penerangan. Ini di antara bentuk kertas 2 bahagian B dan juga C, cikgu. B dan C bahagian Mungkin ada sikit rumusan daripada cikgu untuk topik kita pada hari ini. Okey, rumusan yang saya boleh buatlah untuk hari ini, yang mana tadi kita dah tengok teknik bagaimana kita nak fokus kepada kertas 1. Kita fokus kepada kertas 2 iaitu bahagian A, soalan struktur. Di mana soalan struktur kita nampak jawapannya lebih pendek, lebih padat lah. Dan untuk soalan esei, walaupun dinamakan esei, maka masih lagi boleh buat dalam bentuk point ataupun dalam bentuk jadual yang lebih mudah kita semak semula, mudah kita tengok kesilapan kita, dan juga yang paling penting adalah mudah untuk pemeriksa mencari
jawapan, bukan mencari kesalahan. Itu yang mudah penting tu. untuk pemeriksa Ya, nak cari mencari jawapan. tu. Ya, betul. Barulah Aiman. dapat markah Markah A+ yang cikgu, ya betul, A+ yang Okey. tertinggi. Terima kasih cikgu Okey, sama, di atas orang kata tips yang diberikan untuk menjawab peperiksaan SPM nanti, dan kepada murid-murid di rumah teruskan buat latihan dan pasti anda akan sukses dalam SPM nanti. Kita dah kita melabuhkan tirai di sini cikgu. Okey, Terima kasih Aiman. kita ucapkan dan terima Okey, kasih sama. kepada murid-murid di rumah sana. Rezeki kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu.